Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, dalam video kali ini cikgu akan bagi panduan untuk kamu menjawab soalan penyata penyesuaian bank. Di sini kita gunakan model soalan daripada Yayasan Islam Kelantan percubaan tahun 2020. Kita lihat soalan ni. Perniagaan Permata Hati telah menerima penyata bank bagi bulan Mac 2020. Yang berikut ialah baki tunai dan baki dan juga penyerta bank untuk bulan tersebut. Okay, di sini kalau kita lihat baki dalam buku tunai adalah 30,570. Manakala baki dalam penyerta bank adalah 17,782. Jadi di sini kita lihat baki antara kedua-dua buku tersebut adalah tidak sama. Jadi sebab itulah kita kena buat penyata penyesuaian bank untuk kita mencari sebab-sebab berlakunya perbezaan antara baki kedua-dua buku ini dan juga untuk kita buat penyelarasan baki kedua-dua penyata tersebut. Okay, jadi untuk mencari perbezaan baki, kita kena cari punca kenapakah baki-baki itu tidak sama. Jadi pertama sekali kita kena tengok dulu konsep buku tunai. Okay, buku tunai macam biasa yang kamu dah pelajari, di sebelah debit akan merekodkan penerimaan tunai, manakala di sebelah kredit akan merekodkan pembayaran tunai. Tapi sebaliknya dalam penyerta bank, di sebelah kredit penyerta bank akan merekod pertambahan, manakala di sebelah debit penyerta bank akan merekodkan pengurangan. Okay, kamu kena faham dalam penyerta bank, kita sebagai pihak yang menyimpan wang dalam bank, kita adalah liability. Jadi dalam penyerta bank, bila kita melakukan deposit wang ataupun kita memasukkan wang kita ke dalam bank, maka akaun kita di bank akan dikreditkan sebab kita ni adalah liability. Dan apabila kita mengeluarkan wang daripada bank, maka pihak bank akan mendebitkan akaun bank kita. Sebab kita faham liability telah pun berkurang. Okay, itu sedikit sebanyaklah kenapa dalam buku tunai kita duk belajar selama ni debit masuk tunai, kredit keluar tunai, tetapi dalam penyerta bank kita terbalik sebab apa? Kredit masuk jadi debit pula sebagai keluar. Okay, yang kedua kita nak tengok apakah perbezaan dalam catatan urus niaga di antara buku tunai dan juga penyerta bank. Jadi untuk mencari perbezaan kita kena tengok dulu apakah item-item yang sama. Jadi kita akan buat perbandingan item dari sebelah tambah dalam buku tunai, sebelah debit buku tunai, kita akan bandingkan dengan sebelah kredit penyerta bank. Manakala untuk sebelah kredit buku tunai, kita akan bandingkan dengan sebelah debit penyerta bank. Ingat, tambah kita banding dengan sebelah tambah, tolak kita banding dengan sebelah tolak. Okey, kita tengok catatan yang angka yang sama. Yang pertama sekali di sini kita ada item jualan. Okay, 40374 dalam penyerta bank pun sudah pun dikreditkan. Kemudian kita ada item berikutnya yang ni 5668. Jadi kita pun tik 5668 dan satu lagi adalah item 6676. Dalam penyerta bank pun sudah pun dikreditkan. Jadi di sini terlihatlah ada 3 item yang sama. Kemudian kita tengok pula sebelah kredit buku tunai. Okey, cek pertama, pembayaran cek pertama bulan Mac soalan ni adalah nombor cek 243112. Jadi sebelum kita tik benda-benda yang sama, kamu tengok dulu dalam penyerta bank, kenal pasti ada tak nombor cek yang sebelum nombor 243112. Di sini kamu lihatlah kita ada 243111. Ini bermaksud ini cek bulan yang lepas. Jadi kita akan pangkah, yang kita tidak akan gunakan dalam jawapan sebab kita sudah pun masukkan dalam penyata penyesuaian bank bulan yang sebelum ini. Kemudian kita cari lagi, kita ada di sini dah 243110, yang ini pun kita pangkah. Ini pun cek bulan lalu. Okey, bila kamu dah kenal pasti cek bulan yang lalu, sekarang ni kita mula tengok baliklah urus niaga yang sama. Jadi nak kenal pasti urus niaga yang sama ada 2 perkara kamu kena tengok. Yang pertama tengok nombor cek. Okey, yang kedua tengok angka. Kalau nombor cek sama, angka sama, maksudnya tidak berlaku kesilapan. Kalau nombor cek sama tapi angka tak sama, di situ mungkin maksudnya berlaku kesilapan.
Okay, jadi kita tengoklah di sini lah, kita pun dah diberikan maklumat tambahan nombor 1 ni, cek bernombor 243112 yang dikeluarkan oleh Amir Berhad dicatatkan dengan jumlah yang salah dalam buku tunai. Okay, di sini kita tengok 243112, dalam penyerta bank pun ada 243112. Jadi kita tik. Tapi kita tahu bahawa angka dalam penyerta bank ni kita kata angka yang betul. Tetapi angka dalam buku tunai ni 1300 ni angka yang salah. Jadi kita lihat apakah jenis kesilapan yang berlaku di sini. Kita sepatutnya tolak 1120, tetapi kita tolak dalam buku tunai 1300. Di sini bermaksud kita telah pun berlakunya kesilapan, iaitu kita sudah pun terlebih tolak. Kita sudah terlebih tolak buku tunai itu sebanyak RM180. Okay, ini kesilapan yang berlaku untuk cek 243112. Kita terlebih tolak di buku tunai sebanyak 180. Okay, kita lihat yang lain. Nombor cek berikutnya 243113. Okay, ada. So kita tik. 243114. Yang ni tak ada dalam penyerta bank. Dan 243115. Okay, yang ni ada. Dalam penyerta bank pun ada. 243116 yang ni pun ada. Kemudian 243117 nombor cek ini pun ada dalam penyerta bank. 243118 okay, yang ni tak ada. Kemudian 243119 okay, yang ni pun ada dalam penyerta bank. Okay, jadi kamu dah kenal pasti perkara yang sama dalam antara buku tunai dan penyerta bank. Dan juga kamu pun sudah kenal pasti item mana kita tak perlu gunakan. Dan kamu juga telah pun kenal pasti kesilapan yang berlaku. Kemudian maklumat tambahan kedua dia kata cek yang diterima pada 29 Mac dipulangkan oleh pihak bank dengan tanda rujuk kepada penyuruh bayar. Yang ini bermaksud cek ni lah 29 ni. Ini adalah cek tak layan. Jadi saya labelkan sini CTL, cek tak layan. Okay, bila dah selesai perkara ni, kamu kena ingat yang kita akan masukkan dalam jawapan penyerta penyesuaian bank ataupun kemaskinan buku tunai hanyalah item-item yang tidak sama sahaja. Okay, di sini saya warnakan warna biru ni. Ramesh 1880, jualan 7280. Kemudian Amir Berhad ni kita ambil angka yang kesilapan tu sahaja. Okay, 180. Okay, kemudian kita ada item berikutnya, perabot wan 1920. Kemudian kita ada item gaji RM1000. Okay, dalam buku tunai ni maksudnya kita ada berapa item? 1, 2, 3, 4, 5. Kita ada 5 item. 6 lah lagi satu ni. Cayuk. 5918. Okay, cikgu tertinggal tanda tadi. Okay, jadi kita ada 6 lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 daripada buku tunai. Kemudian dalam penyerta bank kita ada dividen. Kita ada insurance, charge bank, buku cek. Okeylah, kita ada itulah item-item yang kita tidak tandakan right. Jadi dalam penyertaan kita ada 1, 2, 3, 4 item. Ini semuanya ada 10 item yang kita akan gunakan dalam jawapan penyerta penyesuaian bank ataupun kita kena kemaskini buku tunai. Baik, sekarang ni cikgu akan tunjukkan cara untuk kamu sediakan penyerta penyesuaian bank. Okay, walaupun soalan asal meminta kamu untuk mengemaskini buku tunai terlebih dahulu, tapi cikgu akan tunjukkan dulu jawapan penyerta penyesuaian bank tanpa mengemaskini buku tunai terlebih dahulu. Okay, jadi kalau kamu lihat di hadapan kamu ni, cikgu sudah buat semula buku tunai ringkas dan juga penyerta bank ringkas yang hanya mengandungi item-item yang kita perlu gunakan dalam jawapan kita sahaja. Jadi kita dah tengok kan kita ada 10 item. Jadi sini cikgu tulis balik ke 10 item dalam format yang ringkas supaya kita lebih terpandu untuk menyediakan jawapan. Okey, jadi format penyerta penyesuaian bank seperti yang tertera di sini. Tapi sebelum tu kita kena fahamkan dulu apakah kesan-kesan perbezaan item dalam buku tunai dan juga penyerta bank ni ke atas, baki-baki buku tunai dan juga baki penyerta bank. Okey, kamu tengok dulu di sebelah debit buku tunai, Ramesh jualan dengan Cayuk. 3 item yang di sini
bermaksud ia sudah pun ditambah dalam buku tunai. Okey, buku tunai sudah tambah dalam penyerta bank, belum lagi ditambah. Kan dia cuma ada di sebelah debit buku tunai saja, dia belum ada lagi di sebelah kredit penyerta bank. Buku tunai sudah tambah, penyerta bank belum tambah. Jadi 3 item ini akan menyebabkan baki buku tunai lebih. Okay, ini akan menyebabkan baki buku tunai lebih besar berbanding baki penyerta bank. Kamu ingat satu perkara saja. Siapa yang sudah tambah, maka bakinya akan lebih. Jadi sini buku tunai sudah tambah, jadi baki buku tunai adalah lebih berbanding baki penyerta bank. Okey. Yang kedua, kita tengok pula yang ke-8. Dalam kita punya analisis ringkas tadi, kita dah faham, dalam buku tunai ni kita sudah pun membuat kesilapan terlebih tolak. Jadi apakah kesan kalau kamu terlebih tolak? Dalam buku tunai ni kamu tolak lebih banyak daripada angka yang sepatutnya. Penyerta bank tadi tolak betul, tapi dalam buku tunai tolak terlebih angka. Jadi maksud dia di sini, buku tunai akan menjadi bakinya kurang. Okey, baki buku tunai adalah kurang berbanding dengan baki penyerta bank sebab buku tunai tolaknya terlebih. Okey, jadi yang ke-8 ni kamu kena tengok secara berasingan daripada 2 item ni sebab kadang-kadang kesan bakinya tidak sama. Okey, yang ni pula perabot wan dengan gaji ni, kalau kita faham 2 item ni sudah pun ditolak dalam buku tunai, tetapi dalam penyerta bank belum lagi ditolak. Buku tunai sudah dikreditkan, tetapi dalam penyerta bank belum lagi didebitkan. Maksud dia buku tunai sudah tolak. Kan? Buku tunai sudah pun ditolak. Jadi, bila buku tunai sudah ditolak, ini bermaksud baki buku tunai akan menjadi kurang. Okay, ini perkara kedua yang kamu kena ingat. Siapa yang sudah tolak, maka bakinya adalah kurang. Jadi, 2 perkara ni sudah ditolak dalam buku tunai akan menyebabkan baki buku tunai kurang berbanding dengan baki penyerta bank. Jadi, untuk kes soalan ni, kebetulan kesilapan buku tunai dan juga item perabot wan dan gaji ni mempunyai kesan yang sama, iaitu ketiga item ni menyebabkan baki buku tunai adalah kurang berbanding dengan baki penyerta bank. Kita lihat pula dalam penyerta bank. Dividen 500 ni sudah pun ditambah dalam penyerta bank. Okay, penyerta bank sudah dikreditkan, penyerta bank sudah tambah, tetapi dalam buku tunai belum lagi ditambah. Jadi di sini bermaksud penyerta bank sudah tambah, bermaksud baki penyerta bank adalah lebih. RM500 dividen ni menyebabkan baki penyerta bank lebih besar berbanding baki buku tunai. Manakala yang 3 item ni, insurance, charge bank dengan buku cek ni adalah sudah ditolak dalam penyerta bank, tetapi belum lagi ditolak dalam buku tunai. So 3 perkara ni penyerta bank sudah pun ditolak, menyebabkan baki penyerta bank adalah kurang berbanding dengan baki buku tunai. Okay, kamu kena faham kesan-kesan item-item ni ke atas baki. Baki siapa yang lebih, baki siapa yang kurang. Soalan meminta kita menyediakan penyerta penyusun bank pada 31 Mac 2020. Jadi kita boleh pilih nak mulakan sama ada dengan baki buku tunai di atas ataupun baki penyerta bank di atas. Untuk soalan kali ini saya akan tunjukkan kita akan mulakan dengan baki buku tunai di atas. Jadi kita kena tengok balik soalan buku tunai kita. Okay, dalam soalan kita dia bagi baki HB berada di sebelah kredit. Jadi kamu kena tengok baki BB soalan ni berada di sebelah mana. Okay, jadi baki BB kalau kita buat silangkan baki BB buku tunai ni akan berada di sebelah debit. Jadi ini akan menjadi ayat. Baki buku tunai BB ni adalah baki sebelah debit. Jadi kita akan tulis ayat tu dalam penyerta penyusunan bank baris pertama ni. Baki debit
buku tunai. Baki debit buku tunai bermaksud duit dalam bank kita positif. Jadi nombor baki tersebut kita tuliskan nombor positif RM30,570. Okey, yang kedua, kita nak masukkan ke semua item yang di atas ni ke dalam jawapan kita. Okay, kita rujuk kepada petua di sini ya. Baki buku tunai kalau dia lebih bermaksud baki penyerta bank di bawah akan menjadi kurang. Lebih nak dikurangkan, kita perlu operasinya adalah tolak. Kalau kita kenal pasti di atas ni baki buku tunai kurang bermaksud baki penyerta bank akan menjadi lebih. Kurang nak dilebihkan, kita kena operasinya adalah tambah. Jadi inilah panduan kita untuk memasukkan jawapan dalam penyata penyesuaian bank. Jadi kita tengok satu bahagian. Kita ambil dulu sebelah debit buku tunai ni. Jadi kita dah lihat kesan dia adalah baki buku tunai lebih. Okey, jadi buku tunai dalam jawapan kita dia berada di atas. Jadi baki buku tunai lebih, kamu tengok sini lebih. Kalau baki buku tunai lebih bermaksud baki penyerta bank kurang, kita kena tolak. Jadi tiga-tiga item ni kemasukkan di bawah bahagian tolak. Jadi mula-mula kita ada Ramesh 1880. Kita ada jualan 7280 dan kita ada Cayub 5918. Okey, jadi tiga-tiga item ni kita dah masukkan. Okey, yang kedua kita tengok pula sebelah kredit buku tunai. Jadi kebetulan kita dah review tadi, kesan semua item ni adalah sama lah. Ini akan menyebabkan baki buku tunai kurang. Jadi kita tengok di petua di tepi ni, baki buku tunai adalah kurang. Jadi menyebabkan baki penyerta bank lebih, jadi operasi untuk tiga item ni kita akan tambah. Ini kemasukkan di bawah tambah. Okey, yang pertama kita ada Amir Berhad. Okey, kemasukkan angka yang silap sajalah 180. Kemudian kita ada perabot Wan 1920 dan kita ada gaji sebanyak 1000. Okay, jadi kita dah masukkan ketiga item yang berada di sebelah kredit buku tunai. Okay, kita bergerak pula ke sebelah penyerta bank ni. Okay, dalam penyerta bank, dah tengok tadi yang 500 ni menyebabkan baki penyerta bank adalah lebih. Jadi kita tengok dalam petua ni, jawapan kita ni bermaksud baki penyerta bank akan berada di bawah. Jadi, kalau kita nak tulis kat sini, baki, kita tinggal kosong dulu, penyerta bank. Baki penyerta bank dalam jawapan kita akan berada di sebelah bawah. Jadi kamu tengok baki RM500 ni menyebabkan baki penyerta bank lebih. Penyerta bank lebih. Jadi lebih, kita tengok balik barisan ni, baris ni kita akan tambah. Jadi kamu masukkan 500 tu di bawah bahagian tambah dalam jawapan. Okay, 500 itu dividen. Dan yang terakhir sekali, kita tengok yang tiga item ni. Kita dah review tadi. Kita dah faham bahawa tiga-tiga item ni akan menyebabkan baki penyerta bank kurang. Ibu tengok di sini ya, penyerta bank di bawah, bakinya akan kurang. Jadi bila kurang, tengok baris ni, lajur ni, operasinya adalah tolak. Jadi tiga item ni kita akan masukkan di bahagian tolak. Okay, insurance 1200 dan charge bank RM60 dan juga buku cek sebanyak RM50. Okay, kita dah masukkan ke semua item dalam jawapan penyata penyesuaian bank. Dan kita akan cuba kira sama ada nak dapat ataupun tidak jawapan ni lah. Kita dah tahu ni, jawapan ni adalah 17782 itu baki akhir penyata bank. Jadi kita jumlahkanlah yang tambah ni. Kita tambah 4 angka ni, kita akan dapat 3600. Kemudian kita jumlahkan yang nak ditolak ni. Kita akan dapat di sini 16388.
Sekarang kita cubalah tambah dan tolak. Ini kita akan tambah, operasi tambah sini. Yang ini kita akan tolak. Jadi baki bank, baki debit buku tunai ni 30520 ni positif. Kamu tambah dengan 3600, kamu akan dapat di sini 34170, dan kamu akan tolak 16388 dan kamu akan dapat 17782. Jadi ini masih baki positif lah. Bila baki positif sama dengan jawapan di angka di soalan ni, ini bermaksud baki di sini adalah baki kredit penyerta bank. Okey, ini adalah baki kredit penyerta bank. Okey, jadi itulah cara untuk kamu sediakan penyerta penyesuaian bank tanpa kamu mengemas kini buku tunai terlebih dahulu. Jadi sekarang ni cikgu akan tunjukkan pula langkah-langkah untuk kamu mengemas kini buku tunai sebelum kamu menyediakan penyerta penyesuaian bank. Okey, kamu semua masih dengan cikgu. Okey, sekarang ni cikgu akan tunjukkan cara-cara untuk kamu mengemas kini buku tunai. Okey, di sini cikgu dah senaraikan langkah-langkah untuk kamu kemas kini buku tunai. Jadi yang pertama sekali, kamu buka dulu buku tunai, format kosong macam ni lah. Okay, just buat format T saja, tajuk dia buku tunai, dikemas kini. Okay, langkah pertama, masukkan semula baki BB akhir buku tunai daripada soalan. Tadi pun kita dah lihat, baki akhir soalan tu kalau waktu kita BB kan, dia akan balik berada di sebelah debit. Di sini kamu masukkan baki BB, okay, dia berada sebelah debit, 30,570. Okay, itu step yang nombor 1 lah. Masukkan semula baki BB akhir buku tunai daripada soalan. Okay, tadi kita lihat dia berada di sebelah debit. Okay, langkah yang kedua, kita tolak semula cek tak layan. Ini kita dah lihat tadi, cek tak layan ni adalah cek daripada Cayuk. Jadi kita kena tolak semula. Maksud cek tak layan ni adalah kita terima cek, kita rekod sebagai masuk, tapi pihak bank kata cek ni sebenarnya pemberi cek ni tidak mempunyai wang yang cukup ataupun cek tu rosak dan sebagainya, maka sebenarnya duit tidak masuk ke akaun bank kita. Jadi kita kena tolak semula cek tak layan dalam buku tunai. Okey, di sini kamu tolak baliklah. Cayuk tu diletakkan di sebelah kredit. Okey, Cayuk iaitu 5918. Kita tolak semula cek tak layan. Jadi item ni dah digunakan. Okey, kamu tik. Okey, yang ketiga, kita kena betulkan kesilapan buku tunai. Inilah yang Amir Berhad ni. Kita dah lihat tadi, kita terlebih tolak sebanyak 180. Okey, kamu terlebih tolak. Macam mana kamu nak betulkan balik dalam buku tunai? Kamu terlebih tolak, maksudnya kamu kena tambah balik angka yang kamu terlebih tolak tu lah. Ini macam mana kamu nak tambah balik? Kamu kena debitkan dalam buku tunai dikemas kini. Jadi masukkan sini debit 180, butiran dia Amir Berhad. Okey, kita dah betulkan kesilapan buku tunai. Ini item Amir, kita tik. Okey, yang keempat, item tambah di penyerta bank, kita kena tambah semula di buku tunai. Nah, item tambah di penyerta bank, tambah di buku tunai. Jadi inilah yang dividen ni. Ni tambah di penyerta bank, kamu tambah semula di buku tunai. So, kamu akan debitkan buku tunai kemas kini sebanyak 500 dengan butirannya adalah dividen. Okey, yang ni kita tik, kita dah gunakan. Kemudian yang kelima ni, item tolak di penyerta bank, kita tolak semula di buku tunai. Inilah yang tiga item ni, kita ditolak di penyerta bank, kita tolak semula di buku tunai. Okay, jadi insurance kita kreditkan dalam buku tunai bersama-sama dengan charge bank dan juga buku cek. Okay, nah, itu langkah yang kelima, kita kemas kini buku tunai. Jadi langkah terakhir ialah kita imbangkan semula buku tunai sehingga baki BB. Okay, kita lihatlah di sebelah mana yang jumlah lebih besar. Kalau kita tengok, kita tahu jumlah sebelah debit adalah lebih besar. Jadi kamu tambahkan tiga-tiga angka ni, kamu akan dapat 31,250. Jadikan jumlah besar di kedua-dua belah buku tunai.
Dan kita akan tolak dengan keempat-empat angka di sebelah kredit ni. Di sini kamu akan dapat baki hantar bawah yang baru adalah sebanyak RM20,022. Okey, juga atas sini imbang sehingga baki BB. Jadi kamu silangkan, bawa ke bawah ni. Kamu akan dapat baki BB 24022. Kamu akan dapati bakinya berada di sebelah debit. Okay, inilah jawapan kamu kemas kini buku tunai. Okay, ini adalah angka baki baru buku tunai yang kamu akan masukkan ke dalam jawapan yang seterusnya, itu menyediakan penyata penyesuaian bank. Okay, langkah untuk kamu menyediakan penyata penyesuaian bank. Okay, mula kita lengkapkan tajuk macam biasa. Penyata penyesuaian bank pada 31 Mac 2020. Okay, langkah pertama kamu ialah kita akan masukkan baki baru buku tunai yang kita baru dapat ini. Kita akan masukkan di baris pertama dalam penyata penyesuaian bank kalau kita memilih untuk menggunakan baki buku tunai kemas kini di atas. Jadi, lihat balik kedudukan ni. Baki ini berada di sebelah debit kan. Jadi, ayat ni kamu tulis baki debit buku tunai. Jadi, ambil angka baru ni RM24,022. Mungkin kamu boleh tambah perkataan kemas kini kat sini lah, bagi bezakan antara buku tunai yang asal dengan buku tunai yang kamu kemas kini. Okay, itu yang langkah pertama lah. Kamu ambil balik baki yang kamu dapat ni, sama ada sebelah debit ataupun sebelah kredit, kamu tulis balik di baris pertama dalam penyata penyesuaian bank. Okay, kemudian kita tengok balik item yang di atas ni. Okay, yang kita dah guna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang kita belum gunakan itu sahaja yang kita akan masukkan dalam penyata penyesuaian bank. Jadi hanya item Ramesh, jualan, perabot wan dan gaji sahaja. Jadi kita tinggal 4 item sahaja yang akan kita masukkan ke dalam penyata penyesuaian bank. Yang kita sudah masukkan dalam buku tunai yang kita dah tik ni, kamu jangan masukkan kali kedua, okay, dalam penyata penyesuaian bank. Jadi disalah lah. Kita hanya masukkan 4 item ni sahaja. Okay, tadi pun kita dah lihat waktu soalan sebelum ni, 2 item ni akan menyebabkan buku tunai berbaki lebih, manakala yang perabot wan gaji ni akan menyebabkan buku tunai berbakinya kurang berbanding penyata bank. Jadi menggunakan petua yang sama seperti tadi. Okay, baki buku tunai lebih, terujuk yang atas ni lah, baki buku tunai lebih, baki penyata bank kurang, so penyata bank akan berada di bawah lah. Baki penyata bank akan berada di bawah. Okay, baki buku tunai lebih, baki penyata bank kurang, maka yang kedua item tu kita akan masukkan di bawah tolak. Jadi Ramesh kita akan tolak sebanyak 1880 dan juga item jualan 7280. Okay, jadi kita dah selesai 2 item tu. Dan lagi 2 item, yang ni buku tunai kurang. So buku tunai kurang, kita boleh tengok sini lah. Buku tunai kurang, baki penyerta bank akan menjadi lebih. So kurang nak bagi lebih, kita kena tambah balik. Jadi 2 item yang terakhir tu kita masukkan di bawah tambah. Jadi yang pertama kita ada perabot wan, iaitu sebanyak 1920, dan juga item gaji sebanyak RM1,000. Okay, jadi 2 item ni pun kita dah gunakan. Dipastikan kamu gunakan ke semua item dalam ringkasan yang kita buat ni. Dan kita lengkapkan jawapan penyata penyesuaian bank kita. Jadi kamu jumlahkan 2 item ni, kamu akan dapat 2920. Kamu jumlahkan pula yang kamu nak tolak ni, kamu akan dapat 9160. Jadi baki debit buku tunai kemas kini kamu tambah, kamu akan dapat 26942, dan kamu akan tolak dengan 2 angka ni 990 ni, maka kamu akan dapat jawapan 17782. Ini pun baki kredit lah, dia mesti sama
di bawah ni sama ada kamu kemaskini ataupun kamu tidak kemaskini buku tunai, kamu masih lagi akan mendapat jawapan yang sama. Okey, jadi kamu dah tengoklah cara-cara untuk kamu menyediakan penyerta penyesuaian bank sama ada dengan tidak mengemaskini buku tunai dan juga dengan mengemaskini buku tunai terlebih dahulu. Okey, jadi cikgu harap penerangan cikgu ni walaupun agak panjang dapat membantu kamu untuk memahami tajuk penyerta penyesuaian bank. Okay, kita bertemu lagi dalam video-video yang akan datang. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, bye.